Assalamualaikum, hai saya Syuk. Hai, saya Azmi. So seperti biasa, Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Di menari tu dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Kalau kita tengok layout macam biasa, hari ni kita akan ada pemanggil istimewa. Cukup istimewa untuk subscriber Santai Chill sendiri. Ya betul, bukan senang kita nak dapat caller lah tetamu secara berdepan. Betul. Jadi vibe ni bila kadang kita cerita secara berdepan ni lain sikit. Yes, sangat. Caller ni mungkin orang kata alah sikit call lain lah sikit. Banyak permintaan sendiri kata cerita live lah best, cerita live lah kan. Jadi kita hari ni kita panggil secara live. Okey, sebelum kita masuk dan perkenalkan kita punya tetamu kan, kita borak sikit. Kan mana okey Mi, kalau kau perasan kan, kadang-kadang kat TikTok lah selalunya kalau kita tengok banyak video yang macam penampakan entiti, hantu-hantu, membuatkan kadang-kadang kita ni macam tak percaya, ragu-ragu. Tapi macam mana kalau video tu betul? Kan macam baru-baru ni aku tertengok satu video yang ada kereta accident. Dan dalam tu kereta tu lampunya menyala. Dan kalau tengok di sudut belakang kereta tu ada satu susuk pocong. Maknanya terakam dalam satu video. Ya, terakam. Wow. Jelas. Macam biasalah, macam sebelum ni aku cakap kalau terakam ni memang tak jelas lah. Tak jelas. Walaupun power mana pun kamera dia tetap tak jelas. Tapi Syuk, sama ada ia benar atau tidak, hanya yang mengalami saja mengetahui kebenarannya. Ya betul. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Kepada korang yang nak jadi sebahagian family Santai Chill, bolehlah buat demikian dengan bayar RM5 hanya sebulan. Yes. Kami amat mengalu-alukan anda untuk menyertai sebahagian daripada keluarga Santai Chill. Okey, kita tak nak tunggu lama. Kita nak mempersilakan tetamu kita. Siapa? Ayo, panggil dia masuk. Dipersilakan. Yep. Okey. Sekarang kita ada tetamu yang kacak bergaya di depan kita. Abang Sado. Orang kata menenggelamkan kita dulu. Bersama Jokowi hanyalah seorang yang insan yang tak ada apa-apa. Dan Jeming hanya insan kerdil di sisi beliau. Kan ditemani dengan batu-bata. lain sangat tu. Okey, mungkin kita punya subscriber dah tak sabar nak berkenalan dengan betul. kita punya tetamu. Boleh kenalkan diri. Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Saya Muhammad Nakib bin Abu Hassan. Saya berasal daripada Kampar, Perak, dan sekarang menetap di Melaka, di Airkeruh Melaka, dan sekarang saya berkhidmat di IPD Melaka Tengah. Wow. Yes, sure. Mi. Yes. Seorang anggota. Yup. Aku cukup teruja lah hari ni. Jadi kan kita nak tahu juga kan apa pengalaman abang-abang anggota kita ni. Mestilah ada yang orang kata tak diceritakan sebelum ni kan, ataupun cerita ni agak rare kan. Sebelum ni aku dah casting cerita dia, agak aku macam dengar cerita pertama ya, kisah di Pantai Puteri, aku macam wow. Sebelum ni kita dah pernah cari, aku Hafiz pergi sana cari orang, abang boleh cerita, abang cerita kita bayar abang. Kita nak cerita ni juga, tapi tak dapat. Tapi kita punya tetamu Nakib ada ceritanya. Dipersilakan. Sebelum tu tanya apa khabar sihat? Sihat alhamdulillah, macam tu lah. Nak jalan sini pun seksa kehidupan sekarang ni. Orang banyak Syuk. Jam Melaka. Memang jam, tak tahu apa yang dicari Syuk. Itulah. Kepada korang nak berjalan tu rancanglah dengan sebaiknya. Okey. Kita dah tak sabar, kita nak dengarkan cerita yang pertama.
Okay, cerita ni bermula pada first saya pertama kali saya lapor di sini, dan masa tu pada tahun 2019. Kalau Syuk tahu kalau macam yang dekat Pantai Puteri, dia ada satu hotel yang memang hotel lama, di mana masa tu belum lagi dikemas kini. Maksudnya sekarang ni dah dikemas kini dah. Mungkin untuk pembangunan baru atau dan sebagainya, kita tahu. Tapi cerita ni berlaku pada tahun 2019, di mana jam pukul 2.30 pagi. Okay. Di mana masa tu saya mendapat satu arahan daripada pihak ni lah, kecemasan, di mana kami dimaklumkan ada 2 orang pemuda, yang tu saya tak akan sebut lah apa yang saya akan buat di sana, dan dia meminta kami untuk ronda di area-area kawasan tersebut. Jadi tanpa melengah masa, saya pergi dan saya pun ronda di kawasan tu. Okey, pada awalnya tak ada apa-apa sebarang aktiviti. Jadi kami pun lapor dan bagi tahu di mana makluman tak ada lah yang seperti dikatakan masa tu. Tapi akibat di mana diorang suruh kita juga ronda lagi. Tak apa, kau pergi je ronda. Dia kata kau pergi je. Okey, saya pun pergi. Jadi saya pergi ronda macam biasa, sebab kawasan tu luas. Tak ada di mana kata macam kawasan tu semak dengan pokok pakau ke, tak ada. Jadi kami ronda, dan saya punya in-charge masa tu, dia kata kat saya, okey, keep kau tengok dekat belah kanan, aku tengok belah kiri. Jadi saya tak pandang pada belah kiri tau. Saya tak pandang pada belah kanan. Saya tak akan pandang pada side saya. Saya akan pandang pada side dia. Nak jadikan cerita, masa tu dia drive kereta yang sangat perlahan. Jadi macam Memang kalau kata shoot lari pun memang sampai dapat kereta tu. Memang senang, memang pegang gap, okey dapat kereta. Memang perlahan. Kita nak perhati sekeliling tempat kan. Jadi macam saya pun okey, kita slow. Tiba-tiba ada satu aktiviti di mana kakak cantik lah. Kakak cantik. Tapi saya tak pasti ni yang style apa, tapi dia tinggi dan boleh dikatakan tangan dia agak kurus, berkepak lah. Maksudnya macam berdarah, yang jenis yang kulit dah terburai ke apa, kita nampak luka dengan daging dia kan. Dan masa tu dia pandang ke hadapan, dia tak pandang kami. Dan dia sangat kurus, dia tinggi lah, memang rambut yang panjang. Jadi masa tu kita orang macam tak salah nampak. Kami dah ke depan, tapi masa tu kami dah ke depan dan kami nampak dia. And then kami pun break. Bila kami break, kami nak reverse balik ke belakang, nak itu betul-betul ke benda tu kan. Jadi bila kami reverse balik, yes, memang tak ada. Benda tu tak ada. Dan itu kejadian first malam saya yang pertama kali lapor di sini lah. Ya. Wow. Kakak cantik Aku selalu sebelum ni tertanya-tanya apa ada kat sana. Sebab sebelum ni ada je banyak cerita dekat sana. Ada yang katanya ada orang mati atas pokok. Banyak versi sebenarnya. Banyak. Lepas tu ada yang buat paranormal punya aktiviti kat sana. Ada tak report-report paranormal? Sebenarnya apa yang saya dengar daripada diorang kan ada nelayan kat situ Yep. Dan memang pernah terniat, dia memang kita nak pernah buat paranormal activity masa tu, memang ada geng-geng lah. Tapi ramai yang cakap better jangan. Sebab apa? Kadang-kadang ada yang kata macam diorang nampak ada sekelibat housekeeping ataupun macam orang kata maid yang lalu kat tepi-tepi apa tu? Koridor tak berkepala pun ada. Wow. And then tiba-tiba nampak macam ada badan berjalan tapi kaki tak ada. Tapi benda tu, itu pengalaman daripada pihak kawasan tu sendirilah. So macam kita orang pun tak pernah mengalami benda macam tu. Jadi macam apa yang saya alami, di mana itulah first kejadian saya setakat ni. Tapi memang cerita tu banyak. Memang banyak cerita tu, memang banyak. Tak ada kata yang kurang ke apa. Memang kami dengar dia pun daripada pihak-pihak tu juga. Sebab macam kita bukan minat nak cari benda tu. Betul. Cuma macam orang kata nak try cari experience kan. Tapi before nak cari experience pun you kena ada buat rujukan dulu ke tempat-tempat itu kan. Jadi bila kita tanya pada lain tu, yes, memang dia cakap macam tu lah. So kita stop untuk nak buat benda tu lah. So, penampakan yang tadi Nakib nampak tu kan, macam mana? Ada tak rupa dia yang Nakib boleh describe? Okay, macam saya boleh describe yang orang kata figure yang nyata yang saya boleh nampak tangan dia. Cuma yang saya boleh nampak kata tinggi
dan dia berambut yang panjang. Boleh dikatakan kalau rambut yang panjang tu pun tinggi daripada kepala sampai ke orang kata apa, ke lutut yes, panjang dia. Lama simpan tu. Ya, betul, memang lama. Dia tak ada bonding ni kan. Orang kata dengan panjang, tangan dia yang agak kecil, tapi kita boleh nampak sisi-sisi orang kata seolah-olah macam berkopak. Maksudnya macam daging yang kulit terpisah macam tu. Dan dia sangat kedil, benda sangat kedil, tapi kita boleh nampak kukunya yang panjang lah. Kalau saya rasa panjang tu dikatakan dalam 12 cm. Tapi figure di balik muka saya tak tahu, sebab dia pandang ke arah sana. Jadi kita yang di kereta, kita pandang ke arah sini. Jadi kita tak tahu macam mana bentuk rupa dia kan. Tapi kalau boleh jangan carilah. Janganlah. Kau tiba-tiba tak bentuk muka tak yelah. memang tak lah kan. Jadi apa yang saya boleh nampak, that's the figure lah. Yang kata figure yang saya boleh bagi daripada mata kasar kami nampak dia. Itu cerita yang pertama lah kan. Cerita pertama. Ada koleksi lain yang cerita dekat tempat berkenaan juga yang mungkin Nakib pernah. Setakat ni kalau yang dekat area itu sekali je lah. Sekali tu je lah. Tapi yang ada pengalaman, yes, banyak lah. Ada pengalaman lain. Pengalaman lain. Kita nak dengarkan pengalaman yang kedua. Okey, pengalaman kedua saya ni, sebelum saya bermula kerjaya sebagai seorang anggota polis, saya juga pernah berkhidmat sebagai pembantu kesihatan di salah sebuah hospital, di mana saya takkan tahulah hospital apa. Okay, dirahsiakan. Jadi masa tu hospital tu dia ada asrama untuk orang yang baru macam kami ni, di mana kami akan dikeluarkan juga dari asrama tu sebab dia asrama yang sementara. Jadi nak jadikan cerita, asrama tu dah lama dan usia hospital ni pun dah lebih daripada 100 tahun. Saya rasa Syuk pun mungkin tahu hospital apa, tapi kita tak akan sebutlah dalam ni. Kejadian yang berlaku banyak di dalam asrama. Jadi saya tahulah yang pernah orang kata yang mungkin pernah mengalami ataupun yang mungkin tak pernah mengalami benda ni lah. Okey, tapi ini apa yang saya alami, di mana pada jam 8.30 malam, di mana masa tu satu bilik ada 4 orang. Jadi saya dengan beberapa kawan saya ni lah, saya tak akan sebut nama dia orang ni. Jadi masa tu dia orang ajak kita orang makan. Okey, saya cakap tak payahlah. So aku duduk dekat asrama je lah, aku stay kat asrama. Sebab masa tu saya dengan tak berlengas, tak mandi apa lagi. Jadi macam tak selesa lah untuk saya nak keluar dalam keadaan yang macam tu kan. Jadi kawan-kawan saya ni pendek kata semua dah mandi pada lepas sebelum maghrib tau. Sebab kita orang ada kelas after 5, kita orang memang akan pergi mandi lah, pergi asrama. Ada yang pergi main. Lepas tu memang akan mandi sebelum maghrib masa tu. Dan saya pula yang tak mandi sebab saya baik lambat masa tu. Jadi saya mandi jam pukul 8.35 selepas dia orang pergi. Lepas tu dia macam baca-baca hafal dia punya masa-masa bilik mandi kan. Jadi masa tu suasana asrama memang hening, memang sunyi. Sebab kebanyakannya ada dah keluar, ada dah buat hal sendiri, ada lepak kat bawah. Jadi saya je yang mandi dekat atas. Seorang diri kita bawa tuala, macam tak ada masalah je bawa bilik air, masuk bilik air. Jadi masa tu saya mandi dalam keadaan yang seorang mandi seorang, macam film, mandi seorang film. Tapi nak jadi ke cerita, saya tak tahu. Dia menjadi tanda tanya sampai sekarang sebenarnya. Saya dengar macam ada orang sedang menangis. Tangisan seorang wanita dan diikuti dengan sayup-sayup tangisan. Gelak. Gelak. Ya. Dia macam dan bila menangis tu dia macam dan benda tu orang kata kalau dekat
Dia jauh, betul. Kalau jauh dia dekat, betul. Tapi benda tu semakin lama semakin jauh, dia semakin jauh. Alamak. Ya, semakin lama semakin jauh. Dan kita orang punya asrama, dia ada asrama bilik air dia ada tingkap tau. Tingkap macam ada 3 keping cermin ni, macam di kampung standard asrama punya tingkap lah kan. Kenapa pula bunyi macam ni? Kita pun tertegur macam kenapa pula ada pula perempuan tengah menangis dekat sini kan. Sebab setahu saya masa tu pengambilan hanya pengambilan lelaki saja. Perempuan memang ada pengambilan, tapi perempuan di tempat yang lain. Sangat jauh. Jadi tak mungkin kalau ada perempuan boleh melalak, boleh menangis dalam orang kata dalam tempoh yang sangat kuat. Sebab bagi saya tak logik. Tapi tak tahulah kalau kata memang power gila perempuan tu boleh menangis, boleh menjerit, tapi ini memang sayup. Dan masa tu saya tak fikir apa, saya layan diri saya mandi. Dan masa tu memang orang kata satu bau yang sangat tak cantik lah. Bau yang sangat tak baik lah bau tu. Pendek kata kita macam saya mungkin Syuk pernah kot bau macam bau bangkai yang dah lama 2-3 minggu. Yes, bau bangkai yang macam tu dalam bilik air awak seorang dalam bilik air. So, macam dah kenapa tu? Macam tu. Macam sebab aku pakai sabun wangi kot kan. Jadi macam kita macam okey tak apa, kau jangan fikir, jangan ingat apa benda pun, let je. Dan masa tu tiba-tiba masa saya dah habis, dah nak ambil tuala, nak lap badan apa semua, dengar satu benda dia kata nak balik dah ke? Dia tanya nak balik dah. Bukan main prihatin lagi. Nak balik dah ke, dia kata. Saya pun sebut nak balik dah. Saya pun sebut. Kita pun tersebut macam tu. Macam aku cakap siapa siut tu kan. Jadi macam lepas tu masa tu bilik air hujung, orang kata kalau kata macam drama pun ada, tapi ni bukan drama. Bilik air hujung tiba-tiba lampu berlap. Okey. Dan masa tu tiba-tiba terdengar bunyi macam ada orang buka bilik air dan mandi. Dan kita pun nak mandi. Tapi saya takkan pergi intai. Dan masa tu orang kata masa kita toleh di belakang, saya tak layan. Ternampak seperti ada seorang perempuan tengah mengintai. Orang kata separuh muka Oh, okey. Separuh muka. Separuh muka tu dari Macam segi dinding ke? ibarat dia macam ni lah, macam ni. Oh, Yes, okey. belakang dia. Jadi macam saya terpaku, terdiam. Dan masa tu kawan saya lah, dia datang dekat saya Syuk, dan dia panggil, "Boy, Kik, kau buat apa?" Start pada tu saya macam kita pinga dan benda tu hilang. Jadi macam apa perlu kat Mana? dia bukan tengok orang. Kita sebut benda tu kan. Jadi saya tak tahu apa type spesies benda tu, dan itu berlaku semasa saya bekerja dulu di bidang Islam. okey, tak apa Tak apa. Okey. Cuma dia Ya tu suami tisu tu. Sebab aku dengar ada suara kat dalam. Ada suara. Okey. Okey. So yang ni pengalaman ni kena tinjau-tinjau ni Mi. Ini sebenarnya buatkan aku risau. Nak mandi malam pula. Mandi lewat malam. Kan? Benda ni aku pernah lah. Aku pernah ada perasaan yang macam tu. Tapi yang aku ni perasaan lah tak samalah macam pengalaman. kan. Pengalaman ni dia nampak kalau macam aku ni. Tapi aku perasaan lah. Tapi perasaan tu kuat tau. Macam macam ada intai macam tu. Tapi bila kita tengok tak ada. Tapi yelah, kita boleh nampak kalau ada. Selalunya kan dalam bilik air atas tu ada cermin. Betul. Kan? Aku pula sama lebih kurang lah macam kita punya toilet ni kan. Tengah mandi mesti nak tulis situ. Mesti nak tulis situ kan. Tapi dalam kepala otak aku Tak ada. Aku rasa benda tu lah. Tapi macam tak ada apa pun. Nak sedangkan hati kan. Salah satu mungkin sebab tempat tu tempat yang macam kalau dari Islam pun tempat yang kotor kan. Betul. Tempat tinggal dia. Lagi satu bila kata buat mandi lah. Lagi satu bila kita cuci muka.
Muka mata tutup kan, tengok cermin. Kalau tahu college kat cermin kat college ni macam mana besar kan. Ya, membesar. Cuci muka mata. Risau buka mata dia. Ai. Ada yang meneman. Itu perasaan lah kan. Perasaan. lah. Okay. Kadang-kadang penat kan, tapi itulah macam apa yang saya boleh cakap kat sini, sebab macam saya cakap tadi, orang kata lain pengalaman orang, lain apa yang jadi dekat dia. Jadi macam ada kali betul juga macam yang pernah yang dia cakap, dia kata orang kata basuh muka. Yes. Ada juga. Nampak yes, ada juga yang macam tu. Ada juga orang kata tengah basuh muka kat sinki, tiba-tiba barang jatuh, nampak kaki tak ada kaki kat bawah pun ada juga. Yes, orang kata ada benda tu. Dan orang kata kalau dekat asrama saya yang dulu tu, orang kata yang itu first kejadian. Second kejadian masa kami dah habis dah habis daripada asrama, dah untuk keluar lah orang kata kan. Okay. Di mana 3 hari sebelum kami nak keluar, 3 hari tu lah berturut-turutnya gangguan. Ya. Tapi gangguan ni kami tak pernah bagi tahu pada pihak warden bawah. Sebabnya orang kata macam tak apa, kita boleh jaga sendiri. Orang kata selagi benda tu kita larat untuk handle dia, so kita boleh go on je lah. Kita tak kata kita ni berani. Dan kita kata kita takut sangat. Cuma macam kata macam yes, kita ada pegangan kita sendiri, yang ayat yang kita pegang selama ni. Dan insyaAllah kalau benda tu selagi kita boleh ni, kita akan handle sendiri. Bagus. Okay. Itu yang kita nakkan sebenarnya. Kita jangan terlampau takut, jangan terlampau agungkan sangat benda tu. Ya betul. Kita khalifah. Yes, betul. Kenapa kita kena takut dia? Dia kena takut kita. Gitu. Tak apa dia perlu ni. Dia perlu plus bukan, dia perlu plus kita berdesing. Bukan dia berdesing tu lah. Kata macam bergemang di belakang hanya. Tu kadang-kadang pun sebab orang kata bila buka benda macam ni, yes, akan ada something else lah. So kalau nak rasa sekarang pun memang ada je. Ada je. Cuma kita ignore aja benda tu. Okay. Yang pertama tadi pengalaman sebagai anggota lah kan. Yang kedua tu tadi sebagai pelajar college dekat perubatan. Polis perubatan. Yang ketiga. Okay, yang ketiga ni di mana nak kata seram pun okay, boleh tahan lah. Kejadian ni berlaku masa bermulanya titik kehidupan saya dengan hijab yang terkecil. Pembukaan hijab terkecil di mana orang kata, saya takkan cerita lah apa yang dilakukan masa adegan tu. Jadi kita straight to the cerita lah. Masa tu tempat saya di Kampar Perak tu, di Kuala Dipang Kampar Perak, di mana Kuala Dipang ni adalah kawasan kampung. Okay. Dan masa tu kami terdengar ada satu Chinese ni, ada Cina ni, pengusaha Cina, dia nakkan tanah di satu kawasan di mana tempat tu pun saya tak sebutkan lah. Dan boleh dikatakan di mana masa tu dia nakkan tanah tu sampai satu masa tanah yang dinakkan tu adalah tanah di mana dekat dengan perkuburan lama. Okay, perkuburan lama. Jadi nak jadikan cerita masa tu, okay, tak apalah. Sebab saya pun dengar daripada pihak tu, dan ada juga kena dengan saya masa tu. Dan diorang kata finally tanah tu dapat dikorek, dan diorang menemui ada 2 ekor pocong. Ya, 2 ekor pocong. 2 ekor pocong. Yalah, tapi tak hidup lagi masa tu kan. 2 ekor pocong. Tapi perancangan pada pihak kampung ni, diorang kata pocong tu akan dialihkan. Diorang akan mengalihkan ke kubur yang barulah. So sebab tanah tu pun nak dibeli oleh pihak ni. Jadi keesokan harinya diorang nak ambil balik, diorang nak angkat balik pocong tu lah. Pocong tu hilang. Dan ini orang kata berlaku lah di mana malam kejadian, di mana masa tu saya kejadian ni berlaku masa seumur saya 13 tahun.
13 tahun. Dan pada tu masa tu tahun 2010. Saya tak pasti sama ada dia jadi beli ke tak, wallahu alam lah. Okey. Tapi kejadian ni berlaku masa saya umur 13 tahun. Di mana masa tu, yalah, kalau you budak, you tak ada motor. Zaman kita tu memang tak, orang kata zaman kita memang tak layak nak beli motor ke. Kalau nak keluar pun naik basikal, betul tak? Jadi macam bila kita nak, masa tu saya balik daripada kelas mengaji, masa tu kelas mengaji malam. Dan masa kelas mengaji saya tu, dia berdekatan dengan satu warung makan ni. Okay. Jadi bila warung makan ni ada dekat sini, macam okay, kita nak singgah lah. Zaman budak-budak kan, you beli air sirap pun 50 sen. Yep, betul. Jadi kita pergilah nak beli air. Masa nak beli air tu tak jadi Syuk. Tak jadi. Sebab masa tu ternampak satu susuk tubuh gula-gula coklat hack tu di tepi gerai. Dan tepi gerai masa tu ada pokok di mana tepat kami parking kat pokok tu. Aduh. Okay. Ya. Nak tanyakan figure, saya rasa figure tu bukan seindah yang kita nampak dan masih seperti movie lah. Kalau kata cerita hantu sekali pun, pocong tu lawa lagi pocong sebenarnya. Tapi ini bukan lawa ni pocong ni. Yes, bukan lawa. Time ke? Dan masa tu saya pun macam tangan meretas sikit kan. Saya tak nak cerita ni. Kita nampak benda tu dan you kaku tau. You kaku, you tak tahu nak baca apa. Sedangkan you tahu you nak baca apa patutnya. Tapi you masa tu orang lain tak nampak benda ni. Orang lain tak nampak. Macam ke aku seorang je nampak. Sebab saya cakap dengan kawan saya kata, kau ni gila ke, betul kan? Tak ada lah. So macam kita pun macam okay, tak apa, kita ignore je benda tu. So saya pun okay, straight forward, kita pergi je. Jalan sampai balik rumah. Dan saya cerita pada mak saya. Saya cakap, Mi, apa tu, abang nampak. Dia kata ada. Tapi memang dalam keluarga saya dengan adik saya memang boleh nampak. Yes, memang saya dengan adik saya boleh nampak. And until now saya masih terniang-niang lagi dengan cerita tu. Di mana cerita tu tak ada kesudahan tau. Orang kata okay, you nampak, tapi you ignore. Tapi hold the story. Sama ada yang that Chinese guy dia beli atau tak, wallahu a'lam. Itulah titik permulanya saya, orang kata, hijab yang separuh. Sebab apa yang saya tahu di mana benda ni, you kalau contoh saya pandang awak lah, saya pandang awak, kita akan nampak kiri dan kanan kita tau. Kalau kata hijab tu terbuka penuh. Tapi yang saya ni, orang kata, pelik sikit. Hijab saya terbuka, tetapi apabila penampakan tu berlaku dalam, orang kata, dia menonjolkan diri dia. Di mana kalau kau boleh nampak aku boleh nampak kau. Jadi sampailah umur saya sekarang, benda tu tak tertutup. Masih terbuka sampai sekarang. Allahu Akbar. Itulah titik permulaan yang kecil hijab kecil lah orang cakap. Macam mana Nakib boleh cerita. Walaupun kecil, tapi aku rasa memberikan impact yang sangat besar lah kepada Cik Nakib sendiri. Okay, minta maaf kalau rakaman ni agak mungkin korang perasan ada gangguan sikit. Mungkin adalah benda yang jadi. Okay, boleh nak tanya sikit ke? Ada yang tak kena ke? Sekarang ni kalau nak kata tak kena tu yes, ada. Okay. Sebab kita, saya rasa ada benda yang perhati di side kanan saya lah. Allahu Akbar. Okay. Sebab tangan saya pun menggeletar juga ni. Dan daripada tadi apa tu, bulu roma saya tak henti-henti turun lah di bahagian tengkuk. Okay. Ada nampak apa-apa kat Hafiz? Ada di sebelah saya, ada di sebelah side saya lah kanan.
kat kanan, maksudnya kanan saya lah. sini okey. Sebenarnya buat pengetahuan korang yang kat sana, mungkinlah ini mungkin aku boleh ceritakan sedikit lah. Okey, pengetahuan korang. Ini bukan kali pertama kami ada gangguan macam ni. Dan tempat yang semua kita punya caller kita walaupun kat sini dia tahu kat mana. Caller dan juga tetamu, tempat yang dituju tu hanya satu. Maksudnya kat sini ada satu sudut yang memang tempat dia. Okay. Jadi minta maaf sekali lagi, mungkin korang perasan agak macam gugup sikit kan. Tapi sebab itulah, bila kita cerita seram ni, dia pun turut mendengar juga Ya betul. Dia tahu kan, macam saya cakap tadi lah. Orang kata aku boleh nampak engkau, kau boleh nampak aku. Tapi dalam masa sama, kita yang nampak benda tu, orang kata kita nak ignore susah. Betul. Sangat susah sebenarnya. Okay. So macam tu lah susahnya kita orang nak buat video nak buat konten ni. Okay. Apa pun terima kasih Nakib. Kami enjoy the story. Dan sebenarnya aku dah lama tau tertanya cerita anggota. Polis ni tak ada jumpa ke kan? So hari ni kita dah dapat sikit. Misteri telah terungkai, nampaknya memang ada lah. Ya, mungkin ada lagi cerita yang Nakib nak sampaikan. Tapi kita Cukuplah. berehat Yes. di sini. Cukuplah. Mungkin akan datang kita tak tahu kan. Mungkin hari ni mungkin kita kena rest kejap kan, dengan situasi yang sekarang ni. So mungkin Nakib ada nak cakap dulu apa-apa kat kita punya subscribers atas. Apa nasihat untuk ditujukan? Nasihat saya pada di luar sana yang kalau korang dah di mana macam satu anugerah Tuhan yang Allah bagikan pada korang, yang mana korang boleh terbuka, gunakan sebaik mungkin. Tapi bagi saya, pada orang yang dah dapat benda tu, kalau you rasa aku tak boleh terima, yes, you kena terima. Sebab benda tu bersebab, di mana orang kata ada baik dan ada buruk juga sebenarnya. Sebab tu orang kata kalau buka hijab jadi gila. Sebab apa? You seorang je boleh nampak, orang tak boleh nampak. Jadi untuk nasihat saya, relax, banyakkan beristighfar, banyakkan bertafakur. Itu sajalah yang saya bernasihatkan lah. Alright. Dugaan ni orang kata dugaan orang untuk orang kuat-kuat lah ni. Ya, betul. Mungkin kita ni yang tak nampak, kalau dah tak nampak mungkin jadi satu masalah besar. Tapi betul, mereka memang sangat kuat. Kita orang cukup kagum lah. Kagum. Pada korang yang macam terasa nak hijab terbuka, jangan. Sebab ada satu kisah aku nak baca kan. Dia ni ada berkawan dengan orang yang hijab terbuka, tapi dia ni nak sangat nampak apa yang kawan dia nampak. Tak sangat rasa lah. Jadi secara langsung ada satu hari tu, kawan dia ni datang rumah kawan dia yang hijab terbuka. Okay. Dan dia jumpa satu buku. Buku tu kepunyaan abang dia. Dan buku tu ada mentera. Buka hijab. Yep. Wow. Lepas tu dia baca ke? Dia baca. Alamak. Dia baca. Pada mulanya tak ada apa-apa, tapi sampai dia di rumah, dia nampak segalanya. Dan esoknya tu kawannya risau asal dia call tak dapat. Dia datang, dia jumpa kawan dia ni kat rumah dalam keadaan yang bertelanjang. Allah. Lepas tu tengah merangkak. Lepas tu dia kata, ni apa ni, benda ni kerja aku, tu yang aku buka ni pakai yang semua. Dia jadi gila. Sampai dia kata sana tu ada. Nampak guys, tak semua orang boleh hadapi benda-benda macam ni. Ujian ni sebenarnya berat sebenarnya. Pada korang mungkin ada kawan juga yang mengadu ada nampak semua kan. Bagi moral support lah. Mungkin kalau kau tak percaya pun janganlah tunjuk. Janganlah cakap yang kau tak percaya. Jangan menafikan lah. Sebenarnya memang real. Betul, support dia. So okay, sampai di sini saja video pada hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.